Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah. Kita sambung lagi daripada kitab Fiqh Al-Manhaji. Kita sampai pada muka surat yang ke-68, nuskhah yang ada bersama saya. Pada bab Al-Jabairu wal-Asaib, bab pada menyatakan hukum taharah apabila seorang itu ada balutan pada anggota wuduknya, pada badannya, bagaimana dia ingin menyempurnakan taharah tersebut. Kata pengarang rahimahullah, al-jabairu wal asaib, balutan yang balutan dan juga tampalan yang ada pada anggota. Al-jabairu jam'u jabirah. Jabair ni jamak kepada jabirah. Wa hiya ribatun yudha'u 'ala al-'udwi al-maksuri liyajbura, iaitu balutan ribat, ikatan dan balutan yang diletak di atas anggota yang patah supaya dapat membaikinya, untuk mengelokkan, menyambung balik tulang yang patah contohnya. Wal asaib jam'u isabah wa hiya ribatun yudha'u 'ala al-jurhi liyahfazahu min al-awsakhi hatta yabra', iaitu ikatan yang diletak di atas luka untuk menjaganya daripada kotoran sehingga jadi dia sembuh, hatta yabra'a. Walamma kana al-islamu dinal yusri, apabila tatkala Islam itu agama yang memudahkan, ra'a hadhihi an-nawahiyya, maka Islam meraihkan aspek ini, wa syara'a laha al-ahkam allati tadmanu tawfiqa baina ada'il ibadah wal muhafazati ala salamatil insan. Maka Islam mensyariatkan hukum yang dapat menjamin taufik, kesatuan dan keseimbangan di antara menunaikan ibadat dan menjaga keselamatan seseorang insan. Okay. Ahkamul jabairi wal asaib. Jadi bezanya macam ni lah. Kalau dapat daripada takrif ni, kita dapat bezakan jabair ni. Jabirah itu berkaitan kalau patah. Tulang yang patah, maka diletakkan umpama kayu dan seumpamanya diikat. Asaib ni ialah balutan atas luka. Jabair ialah balutan di atas tulang-tulang yang patah. Itulah kalau kita boleh buat perbezaan dari segi bahasa antara jabair dengan asaib. Ahkamul jabair wal asaib, hukum berkaitan jabirah dan juga asaib. Al-maridu al-musabu bijurhin aw kasrin. Orang yang sakit yang kena luka ataupun patah, qad yahtaju ila wad'i ribatin wa dawa'in 'ala al-jurhi aw al-kasri. Kadang-kadang dia perlu meletakkan obat di atas luka ataupun patahnya. Wa qad la yahtaj. Kadang-kadang dia tak perlu pun. Fa in ihtaja ila wad'i ribatin lazimahu fi hadhihi al-halah thalathatu umurin. Kalau dia berhajat meletakkan ikatan dan balutan, maka pada ketika ini dia perlu kepada 3 perkara. Pertamanya, an yaghsil al-juz' as-salimah min al-'udwi al-musab. Dia basuh anggota yang sihat daripada anggota-anggota yang kena tu, mana bahagian yang sihat, yang tak kena, yang tidak perlu balutan. Tu kena basuh seperti biasa. Wa an yamsaha ala nafsir ribat ail jabirah. Dan yang kedua, dia sapu di atas balutan tersebut. Awil isabah, ataupun balutan tadi. Yang kedua, setelah dibasuh anggota yang tidak sakit, anggota yang boleh kena air dibasuh. Kemudian atas balutan itu disapu dengan air. Wa an yatayammama badala ghasli juz'il maridi 'inda wusulihi ilaihi bil wudu'. Dan dia bertayamum ganti kepada membasuh anggota yang sakit ketika sampai pada anggota tersebut sebagai ganti daripada wudu'. Okay, step yang ketiga, pada bahagian yang mana setelah dia basuh anggota yang boleh dibasuh, kemudian dia sapu, dia lembapkan tangan dia, basah tangan dia dengan air dan sapu di atas balutan tersebut. Kemudian pada ketika itu dia bertayamum, satu tepukan untuk muka, satu tepukan untuk tangan hingga ke siku. Itu mengganti kepada bahagian yang tidak boleh kena air tadi. Jadi ada 3 step lah. Ini pandangan mazhab Syafi'i, iaitu kita perlu membuat step-step tersebut. Wa in lam yahtaj ila wad'i ribatin 'ala al-'udwi al-maksur al-majruh. Jika tidak berhajat untuk meletakkan ikatan di atas anggota yang patah ataupun cedera, luka, wajib alaihi an yaghsila al-sahiha wa yatayammama 'anil jarih idza kana la yastati'u ghusla mawdi'il 'illah. Dan
Wajib bila keadaan dia tidak perlu letak balutan. Tak perlu pada balutan, maka wajib dia membasuh anggota yang sihat dan bertayamum menggantikan kepada jarih, kawasan yang sakit, yang luka. Idza kana la yastati'u ghaslan mawdi'il illah. Kalau dia tidak mampu untuk basuh kawasan yang sakit. Okey, kalau contohnya penyakit ataupun luka dia tu tak perlu pada jahitan, tak perlu kepada balutan contohnya, tak dibalut. Tapi kawasan tersebut tidak boleh kena air. Doktor menyatakan bahawa kawasan itu tak boleh kena air. Maka dia kena basuh kawasan yang sihat. Pada kawasan yang tak boleh kena air itu, balutan tidak ada, maka cara macam mana? Dia bertayamum sahaja, menyapu muka dan dua tangan. Wa yajibu i'adatu tayammumi li salati kulli fardin, dan wajib dia mengulang tayamum bagi setiap fardu. Illam yuhdith, jika dia tidak berhadas. Okey, kita dah ambil untuk solat zuhur. Solat zuhur kita dah buat wuduk dan juga tayamum. Contoh. Nanti sembahyang asar, katakanlah wuduk kita masih ada. Wuduk masih ada, maka hanya perlu buat tayamum sahaja. Hanya perlu bertayamum sahaja, menggantikan kepada anggota yang tidak dibasuh itu. Itu kalau jika tidak berhadas. Tapi kalau kita berhadas, makna kita kena ulang balik step-step tadilah. Wala yajibu alaihi ghaslu baqil a'dha. Dia tidak wajib membasuh baki anggota lain. Illa idza ahdatha. Kecuali dia berhadas yang hadas baru. Okey. Jadi kita simpulkan balik apa yang perlu dibuat berdasarkan pandangan mu'tamad mazhab Syafi'i, 3 perkara. Basuh kawasan yang boleh kena air. Yang kedua, kalau mampu disapu dengan kawasan balutan tersebut. Jika ada balutan, maka disapu dengan air. Kita basahkan tangan kita, kemudian sapu saja. Bukan guna air, sapu. Zat air itu hanya pada tangan saja, disapukan pada kawasan yang ada balutan. Kemudian langkah ketiga ialah kita tayamum pada bertayamum mengganti anggota yang tidak kena air tersebut. Okey. Maka 3 step ni dibuat. Kalau untuk setiap kali waktu dibuat ni, kalau masuk waktu sembahyang seterusnya, kalau masih kita ada wuduk, masuk waktu seterusnya tayamum sahaja perlu diulang. Wuduk tak perlu dah. Sebab apa? Sebab masih dalam keadaan wuduk. Tayamum kenapa perlu diulang? Kerana tayamum ini ialah taharah yang dhaif. Taharah yang lemah, dia hanya boleh ditunaikan satu fardu saja. Nak buat fardu yang baru, kena tayamum yang baru. Tapi kalau kita berhadas, maka kita mulakan step itu kesemuanya. Okay, kita lihat apa dalil pensyariatan taharah seperti ini. Dalilu masyru'iyatil mashi 'alal jabair. Dalla 'ala masyru'iyatil mashi 'alal jabair, telah menunjukkan pensyariatan atas menyapu atas jabirah ini. Ma rawahu Abu Dawud an Jabir radhiyallahu ta'ala anhu qala kharajna fi safar. Jabir menceritakan bahawa satu hari kami keluar dalam musafir. Fa asaba rajulan minna hajarun fashajjahu fi ra'sihi. Lalu seorang daripada kami kena batu di kepalanya, menyebabkan kepalanya luka pecah. Syajjahu ni makna retak, pecah lah. Pecah kepala dia, pecah kepala tapi boleh hidup lah maksudnya, berdarah. Kepala ni berdarah kerana kena batu. Thumma kemudian lelaki ni dia bila dalam keadaan luka tersebut, dia pun tidur pada malam hari. Pada malam itu dia bermimpi. Mimpi yang keluar mani. Mimpi yang keluar mani. Kemudian pada bangun pagi itu nak sembahyang subuh. Fasa'ala ashabah. Dia tanya sahabat-sahabat dia. Hal tajiduna li rukhsatan fi tayammum? Kamu rasa aku boleh dapat rukhsah tak untuk tayamum ni? Aku tak boleh kena air kat kepala aku ni. Kepala aku berdarah ni kerana kena batu. Kamu rasa boleh aku dapat rukhsah kah untuk tayamum? Sebab dia patut kena mandi. Dia patut kena mandi kan? Sebab dia berhadas besar. Faqalu ma najidu laka rukhsatan. Kami rasa tak ada rukhsah bagi kamu. Wa anta taqdiru 'alal ma', dalam keadaan kamu mampu untuk menggunakan air, tak bolehlah tayamum. Faghtasala, lalu lelaki ini pun mandi, famata, dan dia pun mati dengan sebab sejuk air yang ketika dia mandi tu. Bayangkanlah luka kalau berdarah pada kepala, itu memang kemungkinan saja boleh mati. Kalau luka di kepala itu teruk dan parah. Dan dalam hadis lain dikatakan bahawa ketika waktu tersebut air di kawasan itu
pada waktu pagi sangat sejuk lah. Sangat sejuk. Mandi dalam keadaan sejuk. Falamma qadimna ala Nabi SAW, ukhbira bidzalik. Apabila kami sampai kepada Nabi, dah pulang kepada Rasulullah, ukhbira bidzalik. Nabi diberitahu tentang berita itu. Faqala, kata Rasulullah, qatalahumullah. Mereka lah yang menyebabkan dia mati. Allah Ta'ala marah kepada mereka. Mereka itulah yang menyebabkan kawan mereka mati. Maka Allah Ta'ala marahlah, Allah Ta'ala murkalah. Kenapa mereka ini memberi fatwa dalam keadaan mereka tidak tahu. Janganlah pandai-pandai kita keluarkan sesuatu, reka-rekaan dan juga ikut kefahaman kita. Ala sa'alu idza lam ya'lamu. Kenapa mereka tidak bertanya jika mereka tidak tahu? Fa innama shifa'ul ayyis su'al. Sesungguhnya obat kepada kejahilan itu soal. Obat kepada kejahilan itu ialah soal. Kalau kita jahil, kita bertanya, bukan kita reka dan andaikan sendiri jawapan. Innama kana yakfihi an yatayamma wa ya'sira aw ya'siba ala jurhihi khirqatan. Nabi kata sesungguhnya cukup baginya kalau dia bertayamum dan dia membalut di atas lukanya dengan kain. Thumma yamsaha alaiha, kemudian disapu di atas balutan. Wa yaghsila sa'ira jasadihi, dan dibasuh badan-badannya yang lain. Okay. Jelas. Jadi daripada inilah ulama faham bahawa apabila berlaku kecederaan dan seumpamanya yang menghalang daripada air digunakan, caranya ialah kita dengan membuat langkah-langkah tadi. Muddatul mashi ala jabirati wal isabah. Apakah tempoh seorang itu boleh menyapu di atas balutan tersebut? Laisa lil mashi ala al jabirati aw al isabati muddatun muayyanatun. Tidak ada bagi sapu di atas jabirah itu dan isabah itu tempoh yang tertentu. Bal yadhalla yamsahu, bahkan seorang itu boleh sentiasa menyapu di atasnya madamal uzru mawjudan, selama mana keuzuran itu ada. Fa idza zala al uzru, apabila hilang keuzuran, bi andamalal jurhu, dengan bahawa sembuh. Indamala ni makna bertakuk balik lah, luka itu bertangkuk balik, sembuh. Wanjabaral kasru, dan tulang itu jadi bercantum balik. Batalal mashu, ketika itulah batalnya sapuan. Wa wajabal ghaslu, dan wajib dia basuh. Fa idza kana mutawaddian, jika dia dalam keadaan wuduk, batala mashuhu, batal sapuan dia tadi. Maka wajaba alaihi isabatul udwil mamsuhi wa ma ba'dahu min a'dha'il wudu. Maka wajib dia mengenakan anggota yang mamsuh, yang disapu tadi, sapu atas balutan, dan anggota selepas itu daripada anggota wuduk. Mashan, sama ada sapuan, ghaslan atau basuhan, hasbal wajib, mengikut apa yang wajib. Okay. Apa maksud di sini? Katakanlah seorang itu dia dalam keadaan wuduk, tangan dia berbalut. Kemudian setelah satu tempoh sembuh. Sembuh daripada luka dia dah sembuh, maknanya dia boleh cabut balutan itu. Dalam keadaan dia masih berwuduk, nanti dia nak semayang, apa yang perlu dibuat? Wuduk masih ada, tapi sapuan tadi dah tak boleh guna dah. Sebab apa? Sebab dah sembuh. Maka dikira anggota yang tidak tersapu itu dikira masih berhadas. Maka bila dicabut balutan tersebut, dia kena basuh bahagian yang berbalut dan anggota selepas itu. Sebab dalam wuduk dia wajib tertib kan? Wuduk wajib tertib. Jadi mana-mana anggota yang belum selesai, anggota selepas pada itu tidak dikira. Contoh, balutan pada tangan. Tangan ada balutan kan? Balutan ada di tangan. Maka tangan kiri, katalah tangan kiri. Tangan kanan dah basuh. Maka dia bila dah buka balutan, wuduk masih ada. Tiba-tiba sembuh dalam tempoh itu, maka dia wajib buka balutan, basuh kawasan yang belum terbasuh masa sebelum ini, kawasan yang balut itu. Kemudian dia teruskan anggota selepas pada itu. Lepas daripada tangan, sapu kepala. Mashan, kalau bentuk sapu, makna kepala disapu. Waraslan, basuh. Lepas kepala, kalau dia buat sunat, dia basuh atau sapu telinga. Kemudian dia basuh kaki. Nampak? Bukan basuh tangan saja. Sebab apa? Sebab wuduk kena tertib. Adapun kalau dia mandi, wajib janabah, maka hanya memada dengan dia basuh kawasan itu saja. Sebab mandi ni dia tidak ada tertib
pada anggota kerana anggotanya semua dikira satu. Okey. Hukmul jabair wahid. Hukum jabair pun sama. Satu ikatan yang dibuat kerana sebab nak menyembuh patah. Sawa'un kanatit taharatu min hadathin, sama ada taharah itu daripada sebab hadas asghar atau hadathin akbar ataupun hadas besar. Illa annahu fil hadathil akbar, namun pada ketika hadas akbar, idza batala al-mashu, apabila batal sapuan, wajaba ghaslu, maka wajib dia basuh mawdi'a ghaslu mawdi'i, wajaba ghaslu mawdi'il isabah awil jabirah faqat, wajib dia basuh kawasan yang dibalut itu saja. Wala yajibu ghaslu siwaha minal badan, dan tidak wajib dia basuh selainnya daripada badan. Sebab apa? Sebab kita dah sebut kerana mandi ni anggota badan dikira sekali, satu saja. Maka tidak ada tertib. Lain dengan wuduk. Wuduk anggota selepas daripada yang sapu itu tidak dikira, dia kena sapu balik ataupun dia kena basuh balik. Wa yajibu ala wadi'il jabirah al-qada'u fil mawadhi'i al-atiyah. Okey, sekarang ni isu yang berkaitan dengan qada sebenarnya. Ni isu besar juga sebenarnya. Kan itulah kalau dilihat kepada panduan taharah bagi pesakit yang dikeluarkan oleh JAKIM, pihak JAKIM membawa beberapa pandangan daripada mazhab lain. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memberi keringanan dan rukhsah kepada pesakit, kerana Islam dan fiqh ini luas. Boleh jadi ada pandangan-pandangan mazhab lain yang boleh dipakai dan digunakan. Kita taklidkan mazhab tersebut sebagai nak memberi keringanan, terutamanya kepada orang yang dalam keadaan sakit begini. Okey, kita lihat apa dari segi mazhab Syafi'i kita, situasi mana seorang itu perlu qada. Okay. Yajibu ala wadi'il jabiratil qada'u fil mawadhi'il atiyah. Wajib ke atas orang yang meletakkan jabirah ini, balutan ini, kena qada pada tempat berikut. Pertama, idza wada'aha ala ghairi tuhurin wa ta'adzara naz'uha, jika dia meletakkan balutan tu dalam keadaan tidak suci, makna dia dalam keadaan berhadas, dia dibalut. Jadi seelok-eloknya makna sebelum dibalut tu dia berada dalam keadaan berwuduk, tidak berhadas, barulah dia balut. Bila dia balut dalam keadaan dia berhadas, maka ketika itu kalau sembuh nanti dia kena qada sembahyangnya. Jadi sukarlah sikit kalau ikutkan kepada pandangan yang muktamad dalam mazhab kita, kena qada tu mungkin menjadi kesukaran. Tapi seorang yang ingin kepada keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan melihat itu satu peluang Allah Taala memberi kepadanya peluang untuk beribadat, menambahkan ibadat kepada Allah. Dalam keadaan dia sakit pun Allah Ta'ala menerima ibadatnya sebegitu dalam keadaan kekurangan. Tapi bila diberi kesembuhan, maka dia mengulang dan mengqadakkan balik solat itu sebagai syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Au kanat fi a'dha'i tayammum. Yang kedua, kalau balutan itu berada pada anggota tayamum, pada muka ataupun pada tangan dia, maka begitulah juga, sama ada dia ada wuduk tak ada wuduk, kalau letak pada anggota tayamum, dia bila dah selesai, bila dah baik sembuh daripada penyakit, dia kena qada balik sembahyang. Iaitu apa adha' tayamum? Al-wajh wal yadain. Idza akhadhat min as-sahih akthara min qadri al-istimsaki, jika mengambil oleh balutan itu daripada anggota yang sihat lebih daripada kadar nak pegang balutan, kadar nak mengemaskan balutan. Ini apa maksud? Syarat seterusnya, balutan dan ikatan itu mesti sekadarnya sahaja, mengikut keperluannya saja. Kalau dia lebih daripada keperluan, maka bila begitu solat yang dibuat pada ketika menyapu di atas jabair ataupun asaib tersebut perlu diqada. Jadi balutan itu mesti mengikut keperluan saja. Jika dibuat lebih, maka perlu diqada sembahyang yang dilakukan dalam keadaan tersebut. Okey, sekadar itu saja untuk kali ini. Kita akan sambung seterusnya pada tajuk-tajuk berkaitan dengan al-ghuslu. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam.